وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمني من علمك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم كلفني بخلق علمي وحققني بحقائق العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ثم قال ada tanda muka apa muka 22 baris yang ke situ deh. Tabilah tanya tanda situ. Okey. Muka 22 pada bermula dalil. Dia ada tengah sikit tu. Bermula dalil atas ada Allah Taala, atas ada Allah Taala kudrat mana, atas ada kudrat Allah Taala. Dan tidak lemah itu ialah kita fikir jikalau tidak ada Allah Ta'ala kudrat, tentulah Allah Ta'ala lemah. Maka jika lemah ia nescaya tidak menjadi ia akan makhluk ini, dan iaitu batil kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, maka tetap ada kudrat Allah Ta'ala dan tidaklah lemah. Inilah dalil ni, dalil yang kata ada kudrat pada Allah Ta'ala ni, yang dipegang dan diakui di dalam hati yang sebenar, yang membetuli pengakuan kita dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Quran, seperti firman Allah Ta'ala, yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah An-Nur ayat 45, artinya menjadi oleh Allah Ta'ala akan barang yang menghendaki. Menjadi oleh Allah akan barang yang menghendaki. Ia bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu itu yang kuasa. Maka nyata pada ayat itu bahawasanya Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk ini dan ianya ada sifat kudrat, artinya berkuasa, tidak lemah. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnianya dan taufiknya dapat lagi kita bersama-sama di dalam majlis ilmu pada tempat yang mulia, pada malam yang ada harga yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita hamba ni. Kadang-kadang taufik ni Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang-orang yang nampak. Orang yang nampak taufik maka Tuhan beri. Ada juga kadang-kadang Tuhan wi taufik nampak, wi nampak, wi hidayah nampak, tapi tak wi taufik. Dan yang lain-lain dua-dua tu. Hidayah mana Tuhan tunjuk wi nampak. Tuhan tunjuk wi nampak benda kebaikan.
Kini duduk alim majlis ilmu, pergi semaya Jumaat boleh pahala 27. Apa bantu orang-orang yang susah, buat wakaf, harta wakaf. Jadi kita nampak. Tapi kadang-kadang Tuhan tak wi taufik pada benda yang nampak. Benda tu kita nampak tapi Tuhan tak wi taufik. Hidayah dah, Tuhan hidayah. Tapi Tuhan tak wi taufik kepada seseorang hamba tu boleh buat. Tapi kita ni dua Tuhan wi. Tahu ada hidayah dah, hidayah ni makna tunjuk. Dan taufik pula lagi. Kalau kita kecek mari sebab kata bab hidayah ni ada dua. Hidayah ni tu dua dalam kita ada sebut. Hidayah ni ada dua. Satu hidayah muwassilah. Hidayah muwassilah tak ada orang boleh milik. Tak ada orang boleh tunjuk, ada orang boleh milik malaikat Allah Subhanahu Wa Taala seorang aja. Daripada orang tu hak tak beriman kepada jadi beriman, tu yang seorang. Tapi ada juga yang kedua hidayatul tariq. Hidayatul tariq ni ialah Tuhan taufik kepada seorang hamba tu ia boleh hidayah kepada hamba-hamba, boleh hidayah kepada saudara-saudara yang lain. Mana hidayah juga. Hidayah yang pertama hidayatul muwassilah, hidayah Allah Taala seorang milik. Hidayah yang kedua hidayah hak Tuhan kepada seorang hamba yang mana seorang hamba tu ia boleh tunjuk pada hakikatnya Tuhan juga, dan ia boleh tunjuk kepada saudara-saudara dia jadi kok comel, jadi molek. Ia tunjuk. Maka orang tu pergi buat dengan asbab dia. Orang tu pergi buat dengan asbab dia pada zahirnya, tapi pada hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, pada hakikat Allah Taala bukan dia. Zahir dia supaya kita dah berkedah etika kita dah berkedah. Kita demam makan obat, bukan obat itulah yang menjia, yang mensihat tubuh badan kita. Kita lapar nasi, makan nasi, bukan nasi itulah yang menkenyapkan kita. Kita erat tali, bukan bisa yang memutuskan tali itu. Kita awak ke bukan apa zahir di kita, tapi pada hakikat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhanlah yang buat. Pada hakikatnya Tuhanlah yang membuat. Tapi itulah kalau kita tengok mari gapo pada kita sebut pada permulaan tadi. Tapi itulah kita kena berdoa. Kadang-kadang kita minta Tuhan tu tunjuk dah, lepas tu minta boleh buat. Tuhan tunjuk dah kita, tunjuk dah benda baik, lepas tu minta Tuhan lagi rezeki boleh kita buat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ada kita baca doa tak? Biasa baca doa tu bahasa dengar tak? Bahasa dengar. Allahumma, ya Allah Tuhan kami, arina, minta tunjuklah olehmu akan kami al-haqqa, benda baik, haqqan, akan sebagai baik, akan sebagai benda tu benda baik sungguh. Lepas tu pula warzuqna ittiba'ah, dan minta Tuhan rezeki kepada kita, minta kita ni boleh buat benda hak kita nampak kata benda baik tu. Dan yang kedua Allah wa arinal batila, dan ya Allah Tuhan kami minta engkau nampaklah akan kami ni benda yang karuk, benda yang batil, sebagai benda yang batil sungguh, benda yang karuk sungguh, benda maksiat sungguh, benda neraka sungguh. Dan lepas tu pula warzuqna jitina, dan minta kami ni rezeki kepada kami supaya kami boleh jauh ke benda yang kita nampak sana. Benda yang kita nampak sana. Maka kembali kepada kita yang kita telah
ngaji pada ialah salah satunya ialah daripada sifat kudrat. Maka sifat kudrat ini musnah kita hurai yang telah kita maklum bahwasanya sifat kudrat ni sifat yang dipanggil kata sifat yang pertama daripada sifat ma'ani ataupun sifat maknawi. Yang mana sifat ni sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Sifat ni ada di Tuhan. Bila kita pergi di akhirat esok, kita boleh tengok zat Tuhan dan kita boleh tengok akan sifat kudrat ni di Tuhan. Kita boleh tengok zat Tuhan, kita orang mukmin dah masuk dalam syurga esok, kita boleh tengok akan zat Tuhan dan kita boleh tengok akan sifat kudrat Tuhan. Lagu mana sifat kudrat Tuhan kita boleh tengok juga. Tapi kita bukan sifat kudrat Tuhan tu ya duduk di Tuhan, ada di Tuhan bukan seperti benda dunia ni bukanlah. Kalau siapa kata buahnya bertengah di pohonnya, tu kita nampak gitu cara tu dah. Kalau apa lagi? Kalau orang bertengah ada apa? Bertengah pada satu benda atas motor ko, atas kereta ko, jadi kita faham tu hak benda makhluk. Tapi ada pun Allah Subhanahu Wa Taala bertengahnya sifat kudrat dia. Sifat kudrat ini bertengah lagu mana tu wallahu alam. Wallahu alam. Tapi dari akhirat esok kita boleh tengok. Kita ni pria, kita ni orang mukmin. Kita kata kita ni orang mukmin. Dan kita orang mukmin sungguh. Orang mukmin sungguh. Orang yang nak tunggu gapo hak Tuhan suruh, nak tunggu jejak laku hak Nabi buat lagu mana kita buat lagu itulah. Tuhan suruh lagu mana kita nak buat lagu itulah. Kalau nak ada Nabi suruh niat gini, maka niat kita pun betul lah serupa dengan hak Nabi suruh. Kita tak say belok-belok, tak say jalan belok, tak say niat belok, tak say buat pun jadi belok-belok. Jalan tu jadi betul atas hari. Kita nak gitu. Kita nak tu lagu tu. Lepas tu kita tanya diri kita lah. Kita tanya kita diri. Kita tanya kita diri. Adakah kita ni buat ataupun niat seperti mana Nabi niat, seperti dengan mana Nabi buat. Gitu betul. Maka kalaulah sekiranya tak serupa, maka kita kena gibaki. Kita kena baki. Lagu mana cara baki ada dah ni? Kita ramai-ramai ni kita cara baki lah. Kita duduk di dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Maka secomel-comel tempat ialah masjid. Mana kita duduk dalam masjid. So lagi kita nak sebut rugi. Orang hak ada dalam masjid dia tak buat 3 perkara. Kita nak sebut. Orang hak ada dalam masjid dah, tapi dia tak buat 3 perkara rugi. Satu, dia ada dalam masjid tapi dia tak niat iktikaf. Niat iktikaf masjid boleh pahala. Duduk aja, duduk tidur dalam masjid tapi tidak ada niat iktikaf boleh pahala dah, tidur je. Niat iktikaf boleh pahala. Dan yang kedua, dia duduk sah awal. Dan yang kedua dia duduk sah awal. Bagi kita ni sahwal lah ke tak? Anggap sama je. Dan yang ketiga ialah semaya sunat tahiyat masjid. Maya sunat tahiyat masjid 3 kali. Pamaya sunat tahiyat masjid ni boleh maya semua. Pasal boleh maya. Pasal boleh maya, pas subuh boleh maya. Asal kalau kita masuk masjid, kita maya dah asal. Lepas tu kita nak maya sunat tahiyat masjid, kita masuk masjid lain, kita nak maya sunat tahiyat masjid, boleh? Tak apa. Dia bukan larangan dah. Kalau pas subuh dah, kita maya dah subuh masjid ni, kita pergi masjid selagi kita pun lagi tak masuk lagi waktu isyraq, kita angkat takbir maya sunat tahiyat masjid, boleh? Dia mau tanya maya ke apa? Maya sunat ke apa? Sunat tahiyat masjid. Tak apa. Sebab dulu berlaku daripada semaya. Sebab masa nak wuduk kau, kita masuk masjid dulu,
kita ambil wuduk dulu, baru berlaku semaya belakang. Kita masuk masjid dulu. Apabila masuk masjid berlaku sebab, maka semaya itu turut belakang. Boleh kita semaya itu sebab kita masuk masjid. Sebab boleh kita maya sunat wuduk tu sebab kita ambil wuduk sana. Gitu. Di antaranya maya sunat tahiyat masjid. Maka kata setengah ulama, dia kata kalau lah sekira kita tak ada maya sunat tahiyat masjid, tak ada. Boleh juga ada satu riwayat daripada hadis yang sebut bahwasanya kita baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh dah pahala semaya sunat tahiyat masjid kalau kita tak ada. Dan kata setengah ulama juga yang sebut kata kalau lah sekira kita semaya waktu lain pun mari pak tengok TMS semaya dah qamat dah. Dah qamat dah maya dah. Maka kita kata setengah kita niat pun boleh dah pahala. Tu orang panggil dah. Olah tu heavy pahala dengan free dengan kita tak buat dan dengan kita niat saja tu heavy tak. Maka bila kita masuk di dalam bincang kita ni nak royak kata ialah sifat kudrat. Jadi makna sifat kudrat ni ialah sifat yang ada di Tuhan kita dan kita boleh tengok di hari akhirat esok. Dan apabila Tuhan kita tengok, tapi tengok saat itu bukan tengok dengan berkaifiat. Dengan berkaifiat semacam mana orang duk tengok di atas dunia ni. Kita tengok dengan mata. Kalau mata buta kita nak tengok tak boleh. Ada. Bukan lagu tu. Akhirat esok kita boleh tengok zat Tuhan. Maka tengok bukan tengok dengan mata. Bukan tengok dengan mata saja. Hanya tengok dengan apa? Ada sebuah ahli kitab juga yang sebut, dia kata tengok dardi, kitab dardi. Kitab dardi, kitab membicara Isra Mi'raj, kitab Arab. Kitab Arab. Dan yang ada wadal itu dia kata kita tengok Tuhan dengan bila kaifin, dengan tidak ada berkaifiat, dan kita boleh tengok Tuhan itu mata kita boleh tengok, tangan kita boleh tengok Tuhan, daging kita boleh tengok Tuhan, darah boleh tengok, semua anggota kita boleh tengok Tuhan itu. Tu dipanggil kata sifat yang ada. Lepas tu kita nak tengok Tuhan, syarat dia supaya sama kita dah sebut. Syarat nak tengok Tuhan. Syarat nak tengok Tuhan ialah kita masa duduk di atas dunia ni kita buat amal soleh. Kita buat amal soleh. Buat duduk jadi jauh molek jadi betul atas rim molek buat tu buat dengan rupa tahu betul niat kita duk pun kalau buat amal ibadat pun tawajuh molek kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kenal sungguh Tuhan, makrifah sungguh dengan Tuhan. Jadi bila kita akhirat esok Tuhan buat baik kita, Tuhan tengok kita, kita boleh tengok Tuhan dan Tuhan redha kepada kita. Lepas tu akhirat esok kalau kita duduk dalam syurga esok, Tuhan royak gapo kita, buatlah gapo nak buat. Gapo hak memuah akan oleh hawa nafsu buatlah. Gapo boleh memuahkan hawa nafsu buatlah. Tak ada dah larangan. Di dalam syurga ni tak ada dah larangan. Atas dunia dulu hak Tuhan larang kita. Tapi akhirat esok Tuhan tak larang dah. Buat gapo hak nafsu kene buatlah. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul ayun wa antum, dan kamu tu fiha dalam syurga khalidun, kekal. Duduk dengan rupa sedap semua. Habis tu kalau kita kecek besar dengar kita kecek kan. Buat alam ni kalau tak buat alam ni nak buat beda, dia mati tak lewat dah. Ada dah orang kecek gitu. Buatlah. Ya nak jahat lah kecek gitu tu. Buat kalau tak buat mati tak lewat dah ya tu. Lagu nak kita orang kecek gitu. Orang tak ngaji je kecek gitu. Pasal dengar. Kalau ni ya kita boleh buat, dia mati tak lewat dah.
Orang tak ngaji, betul lah. Orang tak ngaji gitu. Sampai itulah Tuhan kita lari ni kita masa kita duduk atas dunia Tuhan lari. Kita tengok mudah-mudah. Kerana Tuhan lari tak sewi kita minum agut. Tak sewi minum agut. Lari ni semasa duduk atas dunia ni. Sebab apa? Sebab agut tu mabuk. Ayat kepada Nabi ayat kepada kita kul muskirin haramun. Kul muskirin haramun. Tiap-tiap benda yang mabuk haram. Maka arak tu daripada jenis yang memabukkan, maka haram kita minum arak tu haram. Lepas tu pergi dia arak esok Tuhan tak larang dah kita. Bukan ada syurga tu Tuhan menjadikan sungai. Kepak sungai arak, sungai madu, sungai air tawar, sungai susu. 4 sungai. Tajri min tahtihal anhar. 4 sungai, Tuhan jadi 4 sungai. 4 sungai kita dah sebut sama-sama. Sungai ahli syurga esok sungai je tak ada tebing. Dia tak ada tebing. Boleh tu dah. Dia tak ada tebing. Bukan duduk bulan ni dah. Tapi sungai air ngalir. Pas kita jalan game mana, dia tu itu sungai tu. Tu kita sama-sama. Learning kita nak pergi sungai, kita kena kita tengok dah. Kita kena pergi. Baru jumpa sungai. Akan asap tu. Lepas tu buah kayu. Kita royak sama buah kayu kan. Buah tu dia turun jolok ke bawah. Pohon duduk atas langit tu. Lepas tu buah dia turun jolok ke bawah. Bila kita jalan, kita ni tinggi mana, kita boleh retuh ambil mudah-mudah buah tu. Ambil makan mudah-mudah. Kita nak makan buah ke apa, mudah ya. Tu ayat tu kemudahan ada syurga. Tak ada dah lari tu tak lah. Lepas tu Tuhan kata pada hari ni aku tak marah dah kamu. Gapo nak buat ikut. Tuhan tak marah dah kita. Nak memuaskan hawa nafsu tak mana buat lah. Tapi di hari atas ni, atas dunia ni, nak tengok tu akhirat esok atas dunia ni kena buat amal sebagai amalan yang soleh. Lepas tu Nabi besar ni kita nak sebut ni Nabi besar. Nabi besar kita, Nabi kata tiap-tiap seseorang daripada hamba Tuhan ni, tiap-tiap seorang daripada hamba Tuhan, mana-mana hak Tuhan nak beri kebaikan dia. Mana-mana hamba Tuhan, hak Tuhan nak beri benda baik dia. Tuhan nak redha dia, Tuhan nak beri kasih sayang dia. Tak kira masa hidup kau ataupun lepas daripada yang mati, masuk oleh kubur. Tuhan nak buat benda baik dia, nak beri baik, nak buat baik dia. Nabi kita katakan orang ni Tuhan guna dia. Tuhan guna dia semasa dia duduk atas dunia ni, Tuhan guna dia. Guna lagu mana? Sahabat tanya ramai-ramai dah. Ramai-ramai. Guna lagu mana? Nabi kita peterang, Nabi kita jelas Nabi kita. Maksud yang ni Tuhan guna dia ni nak tahu Tuhan guna lagu mana? Tuhan guna dia ialah dekat-dekat dia nak mati, Tuhan buat jalan ni ikut kebaikan dia. Buat baik. Masa 40 nak mati tu, tak ada orang boleh buat ni. Tak ada orang boleh buat. Orang nak mati sendiri pun dia tak boleh buat ni. Masa dia nak mati 40 hari tu, Tuhan jalan berjalan ni untuk kebaikan. Orang semua mau nampak. Malaikat semua mau nampak, orang nampak, jin nampak. Apa berlaku? Dan orang nampak tu lah sebagai jadi dalil kata dia ni padai pun Tuhan buat baik dia. Lepas tu dia mati pun mati molek, mati comel, mati molek, mati. Jalan ni. Nabi kata orang ni apabila Tuhan nak beri kebaikan dia, maka Tuhan guna dia. Tuhan guna dia. Maka sahabat kata guna lagu mana? Ya Rasulullah. Guna lagu mana? Guna Tuhan guna dia ialah masa dekat-dekat dia nak mati, Tuhan guna untuk jadi zahir benda kebaikan dia. Zahir benda kebaikan dia. Jadi zahir benda kebaikan dia. Sini nak ayat kata sebelum daripada 40 yang nak mati tu, sebelum tu dia jalan kebaik dah lah. Dia niat betul dah, dia buat baik dah, dia buat molek dah, dia niat betul dah. Molek dah dia molek dah. Lepas tu bila 40 nak mati, masa ni lah Tuhan kata dia Tuhan redha dah, Tuhan jamin dah kepada orang ni. Lepas tu Tuhan pun jalan ikut kebaikan, molek terus.
Kakak yang nak mati ya boleh ngocak. Kakak yang nak mati boleh ngocak. Tak ada ni kita kata orang ni orang masuk karaoke semua. Tapi kakak nak mati jadi juru dia. Kita nampak tak? Ada tak gitu? Tak ada gitu tak? Tak ada. Orang ni duduk dengan minat dengan buai semua, minat dengan orang Tino tak nikah. Tapi kakak yang nak mati orang ni tu ubah 40 hari yang nak mati tu ubah jadi molek ni. Ada gitu tapi jangan. Oleh ke kau tu nak buat ke? Tu nak buat awal molek, lepas tu tengah molek dan akhir molek. Ada juga tu yang nak buat hak tengah tu tak molek tapi akhir tu molek. Tapi sebelum daripada tu molek dah lah. Ya tapak terlalu dah lah. Soalan kata gitu. Tapi boleh jadi satu asbab yo hak Tuhan nak letak kita tapi kita tak boleh nak pergi situ deh. Tangi nak pergi kata. Boleh jadi satu asbab yang Tuhan nak kira kita orang tu dia tu jadi molek dia. Nak cerita ada baru kematian baru ni. Tak sampai 40 hari. Dia tak sampai 40 hari lagi. Dia ni kita bukan nak cerita jalan ni dia hidup tu. Cuma nak orang kata satu asbab ni tu hewak kira dia engok siapa aku nampak. Dan jalan ni dia mati tu comel. Comel lagu mana? Dia ni jalan ni hidup dia hidup dia ni tu dia suka tolong orang. Ya wakaf-wakaf tu kita tak seraya lah deh. Tapi dia suka, dia minat tolong orang, suka tolong orang. Orang pun tak marah dengan dia. Tak ada orang sakit hati dengan dia. Ya pun tak ngopak orang kau tu tak kata gini dah. Lepas tu kalau ada gapo-gapo dia suka tolong orang, suka berobat orang. Suka berobat. Dengan asbab situ tu dengan ikhlas dia. Dah hang siapa kau pukul 1, pukul 2 malam dia pergi. Pukul 2 kau malam. Lepas tu dia tu tua dah. Umur 70. Duk pergi. Kalau orang minta tolong duk pergi. Boleh jadi dengan asbab situ tu hewan dia mati malam Jumaat. Mati malam tak ada orang boleh buat tadi. Masuk kubur pagi Jumaat. Dan hak pelik selagi kubur dia bau sedap. Tak ada orang boleh buat dah. Tak ada orang boleh buat. Dia mati hari Jumaat. Ni biasa kita tengok. Bukan biasa dah. Payah dah tu nak kita tu. Lepas tu pula selagi kubur dia bau wangi, bau sedap. Mayat dia pun comel. Sebab boleh jadi satu asbab dia tolong orang dengan rupa ikhlas. Lepas tu kita ni tak tahu Tuhan nak pilih kita jalan ni mana, Tuhan nak reta. Jadi ya tu Tuhan reta dengan sebab dia tu tolong orang. Kita ni tak tahu. Takut boleh jadi Tuhan buat dengan asbab lain boleh jadi. Dengan asbab lain. Dengan satu asbab yang Tuhan buat kira orang tu menjadi comel. Dan dengan satu asbab juga seorang tu Tuhan marah dia. Duk juruh molek juruh dia. Tapi satu asbab je Tuhan buat kira. Tuhan marah dia, marah sungguh, marah teruk sungguh. Tengok siapa mati oleh kafir, na'udzubillah min dzalik. Ada kok gitu. Tapi tu kita tak apa aku jodoh ni. Aku jodoh, aku comel dah tak apa. Satu asbab ya. Liku sungguh. Tuhan liku marah sungguh. Tengok setel. Jadi nak ayat kata kita duduk dalam majlis ilmu ni, salah satu daripada perkara yang Tuhan redha. Maka kita gunalah manfaat masa kita duduk dalam majlis ilmu ni untuk kita ni faham. Untuk kita ni faham. Maka sini musanna kita nak bagi faham kita sini, nyata sini dia kata sini bermula dari ada kudrat di Allah Taala. Kita dua hal kita tu. Ya tukar. Bermula dari ada kudrat di Allah Taala. Mana dalil kata kudrat ni ada di Tuhan kita. Dalil tahu mana? Dan tidak ada lemu, tak ada lemu. Itu ialah kita fikir. Ahli ayat Quran itu Tuhan ayat dah belum ni. Tuhan ayat kata, innahu ala kulli syai'in qadir. Tuhan ayat dah. Nabi beroyak dah, Nabi kita beroyak dah. Maka kita fikir tak jalan akal lagi.
dalil akli. Orang panggil dalil akli. Ada dalil akli, dalil akal. Tahu mana kata Tuhan kita ada sifat kuasa? Ada sifat berkuasa. Tahu mana kata Tuhan kita ada sifat berkuasa? Oh, dia kata sini kita fikir jikalau tidak ada Allah Ta'ala kudrat. Mana Allah Ta'ala Tuhan kita tak ada sifat kuasa. Kalau Tuhan kita tak kuasa, dia kata sini tentulah Allah Ta'ala lemah. Bila kita cakap Tuhan lemah, Tuhan dipanggil kata Tuhan, tapi tak kuasa, lemah weh. Lemah weh Tuhan. Hak ni boleh buat tak apa, hak ni boleh buat. Marah nu, hak nu, ngaku tak boleh buat. Tapi dia dakwa kata dia tu Tuhan. Boleh tak kita dakwa gitu? Boleh tak kita ngaku kata dia Tuhan? Tak boleh. Dia dakwa kata dia Tuhan. Tapi bila kita suruh buat benda hak besar lagi, kau tak boleh buat ni, ngaku nak panggil Tuhan tak boleh. Sebab lemah. Bila lemah tak boleh nak. Dan bila lemah tak boleh nak panggil Tuhan tu jalan mana? Sebab lemah tak boleh panggil Tuhan. Sebab apa? Bila ada lemah tak boleh nak panggil Tuhan. Sebab lemah tu daripada sifat kekurangan. Sifat kurang. Sifat kekurangan, sifat kurang, maka sifat kurang tak layak ada di Allah Ta'ala. Habis tu kita dah ngati semua tu kan. Subhanallah, subhanallah, kita dah tahlil semua. Kita dah tasbih semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah tu. Subhanallah tak ada tiga pun. Subhanallah. Subhanallah arti Maha suci Allah. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Kalau boleh, kena tu bilang Allah Maha besar, Maha suci dan Maha tinggi. Maha suci Allah dan Maha tinggi. Maha tinggi itu tu lafaz Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci dan Maha tinggi. Subhana Maha suci, Al-A'la dan Maha tinggi. Boleh tak? Kalau Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Allah. Lagi pula Al-Azim, yang Maha besar, yang Maha besar. Lepas tu Maha suci daripada gapo? Apa kita dah Maha suci. Cuci dah tu. Dia tu cuci dah. Cuci daripada gapo? Kalau orang cuci dah dia tu cuci daripada hadas. Mana dia ambil wudu. Dia ada wudu dah. Tak ada dah hadas. Kecil kau tak ada dia, hadas besar pun tak ada dia. Cuci dah tu orang itu tu. Boleh dah dia nak semaya ke apa, boleh dah dia nak ambil Quran, boleh dah kalau duk Mekah dia nak tawaf ke apa, boleh dah. Sebab apa? Sebab dia cuci daripada hadas. Maha suci kita ni, maha suci daripada apa? Maha suci Allah Ta'ala. Maha suci daripada apa? Maha suci daripada sifat kurang. Maha suci daripada sifat kurang. Ada di tu. Setara Nabi pun kita ada sebut lagi kita. Pegangnya kalau kita pegang bahawasanya Nabi dan Rasul ni tak boleh ada sifat kurang kepada Nabi. Tak boleh ada sifat yang mencacatkan jatuh maruah jadi Nabi. Tak ada. Manakala kalau kita dengar sama-sama Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf tu. Kita bilang tak? Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf. Ya saya kepada Nabi Yusuf. Tapi bila adik-beradik dia tu oleh hutan, tu oleh lagu buruk, lepas tu klik royak ke ayah dia Nabi Yakub, royak kata Nabi Yusuf ni kena makan rimah. Tengok darah ni. Tengok darah ni kena makan peminat buah. Buat klik maju. Dekat Nabi Yusuf itu lagu buruk. Lepas tu ayah dia teriak. Hangga siapa keluar darah, hangga siapa kepada tutup seluput mata. Apabila tutup seluput mata, jadi nak ayat kata numbo akhir-akhir nu Nabi Yusuf dicebok oleh orang naik. Nabi Yusuf tengok saudagar daripada negeri Mesir, wak klik rumah Nabi Yusuf. Bila wak klik di rumah,
Maka tengok Nabi Yusuf ni dipanggil kata budak yang pelik. Tengok siapa kau besar Nabi Yusuf boleh berubah orang ke apa, boleh royak kau ni benda hok pelik ke Nabi Yusuf. Tengok siapa dia mau latih Nabi Yusuf ni duduk atas jadi raja. Bila gitu adik datang satu masa yang masa tu dipanggil kata masa hok kemarau besar. Bila masa kemarau besar, jadi orang-orang yang duduk perkampungan jadi nak akid tak ada. Bila nak akid tak ada, gilah cari raja. Maka raja kena Nabi Yusuf dah. Adik-beradik yang tak berasa kata Nabi Yusuf ni, Nabi Yusuf, raja ni kena ke Nabi Yusuf. Jadi bila gitu pergi jumpa Nabi Yusuf tengok cik tu adik-beradik dia ni, ya tu. Adik-beradik dia. Bila gitu nak makan ni tapi tak sewi perhabis lagi. Nak perhabis nanti minggu depan. Minggu depan mari ambil pula makan ni. Tapi wari sekali dengan ayah dah. Dia kata wari sekali dengan ayah awak. Wari sekali dengan ayah awak wari. Nabi Yusuf dah tengok ayah dia. Bila tengok ayah dia, berapa minggu depan mari subuh. Mari. Maka Nabi Yakub tak nampak mata. Nabi Yakub tak nampak mata. Tudung dengan selaput mata. Jadi Nabi Yakub duduk pintu. Bang tu dia cek kata bang anak dia Nabi Yusuf. Bang anak dia. Bila bang anak dia Nabi Yusuf, dia pun kata Yusuf. Dia pun jawab yo. Setelah daripada situ, hok mata tak nampak tu jadi nampak dengan sebab mujur sana. Tu nak kata Nabi Yakub ni bukan buta. Buta ni salah satu daripada sifat hok kurang, sifat hok jadi jatuh maruah Nabi dan Rasul. Tahu Nabi dan Rasul pun tak boleh sifat kurang jatuh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita lagi lah. Tak boleh nak ada sifat kurang ni tak boleh. Maka bila gitu maksudnya kita sebut bila tidak ada sifat kuasa di Tuhan, tentulah Tuhan kita lemah. Bila lemah, maka jika lemah ia nescaya tidak menjadi ia akan makhluk ini. Tak boleh buat makhluk ni. Dan iaitu biasanya tak boleh buat makhluk ni batin. Kerana makhluk ni benar hak Tuhan buat daripada alam cakrawala ke apa nama ni, manusia dan jin. Sudah ada dengan musyahadah ni mana tilik ke mata kita tengok ada roh. Maka tetaplah ada kudrat pada Allah Taala dan tidaklah lemah. Inilah mana dalil ni yang dipegang dan yang diakui di dalam hati yang sebenar. Mana kita kena pegang dengan sebenar. Inilah yang membotoli pengakuan itu dengan pengakuan Allah Taala di dalam Quran. Hak pegangan hak sebenar, etikok sebenar kita pegang situ. Etikok yang sebenar hak dipegang, hak diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh Quran seperti firman Allah Taala, yakhluqullahu ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya menjadi oleh Allah Ta'ala akan barang yang mengendaki ia bahawasanya sesungguhnya Allah Ta'ala ada tiap-tiap suatu itu yang kuasa. Mana kuasa di atas tiap-tiap suatu. Jadi kuasa sini mengikut takir hak. Kalau kita kerja mengikut cara hak Tuhan letaklah daripada benda mungkin. Kalau sekira benda hak wajib dan benda hak mustahil, maka sifat kudrat Tuhan tak hadap lagi. Sifat hak mustahil, maka sifat kudrat tu tak ada lagi. Lagu mana? Sifat hak mustahil dan sifat hak wajib. Lagu mana sifat hak wajib? Supaya kata ada Allah Taala. Ada Allah Taala. Sifat kudrat Tuhan nak buat jadi sifat ada ni nak jadi tak ada. Lah ni ada, tapi nak jadi tak ada. Boleh tak situ? Tak kena dengan tagih dia. Kita kerja tagih. Kalau orang-orang tani yang kerja gitu. Kalau sini kerja apa? Lu tak kena dengan lu dia. Tak kena dengan salure dia. Supaya kita gini lah kita kerja kita. Tak. Kita kalau punya kita suka apa naiknya. Ponyo kita suruh
buruk naknya dah. Kalau kita nak suruh gajah naknya, boleh tak? Ya bukan pasal dia, gajah tak kuasa dah. Kuasa dah gajah. Gajah banyak gajah tapi suruh gajah naknya, boleh tak? Tak boleh, bukan pasal dia. Gajah untuk tarik balok ya. Nah, gajah untuk tarik balok. Pak kita misal kayak gila-gila hok kita tu lagu nak gapo lagi. Mana ikut saluran dia. Mana benda harus tu boleh habis. Artinya menjadi Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala akan barang yang mendaki ia dan bahawasanya sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu itu yang kuasa. Maka nyata pada ayat itu bahawa Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk ini. Juga nyata pada ayat yang disebut tadi, nyata dah bahawa Allah Ta'ala lah yang menjadikan makhluk ini. Dan ianya ada sifat kudrat, dan Tuhan kita ada sifat kudrat. Artinya berkuasa. Jadi kalau kita ngaji kapur ni tak ada kena wari lah. Hari ni sebanyak ibarat tidak lemah. Wallahu a'lam. Situ dah. Kita sama pula muka 23 ila akhirih itu maqalah. Jadi kita sama ada soalan nak tanya. Belah kita waktu biar apa? Dan kita tanya Tanya lagu mana? Tanya kata makmum. Ya ni pasal lambat. Ada baca teh. Nak boleh korokok baca teh lambat. Tu email sudah lama dah. Tu email rokok dah. Tapi dia ni tak rokok lagi. Sebab dia lambat baca teh. Nak boleh kesemput satu huruf. Na'udzubillah dah. Ya lambat ni bila lambat ni bukan was-was, pasal dia. Pasal lambat kerana lambat pasal dia lah. Aku tu semua lambat semua. Payah lambat ni bukan lambat baca saja. Lambat buat pun lambat. Kalau maya kau orang tu tak nak tunggu dia. Kalau pergi mana-mana orang kau maya kau. Allah. Nampaklah dia ni ada. Dia berkata lambat pasal dia bukan was-was. Kalau was-was bis iya ada tu was-was ni bukan was-was. Ada lagu mana pasal dia lagu tu tu email rokok dah. Bila tak email rokok lagu mana dia kena rokok kalau kita email lalu dah. Dia tak boleh rokok. Dia tak boleh rokok dah. Sebab Fatihah ni wajib. Lepas tu lagu mana dia ngata email tu. Biasa kita tahu kalau makmum mari di belakang takmir, kalau takmir rokok dia kena rokok. Tu apa si makmum mas ni lagu mana? Ni makmum pasti makmum muafiq, maka di bagi dia 3 rukun panjang-panjang. So lepas tu kita nak sebut kalau masjid ada 2 tingkat. Masjid ada 2 tingkat, takmir duduk atas, makmum duduk bawah. Ataupun balik biasa takmir duduk bawah, makmum duduk atas. Lagu mana kalau semaya tu kalau lah sekira jadi nak kira sah lagu mana? Ni kita ada sebut dia kata kalau ada tangga boleh. Ada tangga sah. Tangga duduk dalam masjid sah. Kalau tangga duduk dalam masjid sah. Apa? Sebab bila takmir batal makmum boleh mari ikut tangga tu ganti takmir tu boleh. Tapi kalau tapi nak yang tu boleh. Nak yang tu sah, nak tahu dah sah. So lepas tu tangga, kita kejap tangga dia. Kalau tali nak naik tingkat atas dia kena gantung tali, tangga tak ada. Cepatnya tali tu kita tahu. Tali gantung lagu nak. Sah dah. Ngan tali tak sah. Ngan tangga je kena ada tangga sah. Sebab apa tali tak sah? Sebab tali dia bukan pasal asal tu. Bukan asal nak panggil nak pergi mari tu bukan.
Lepas tu pula dengan tangga saat ni kita sebut dengan tangga. Kalau lah masjid dua lapis kat ni, kalau dengan tangga tu bukan kekal duk. Tangga boleh heret pergi mari. Nak naik tingkat dua, tangga naik. Kena awak hari tangga. Lepas tu wear tangga tu pula. Pas takbir ke hari Jumaat. Temeh duk bawah, makmum duk atas. Naik dengan tangga tu. Tengah-tengah masa tu orang hijau ambil tangga lagi. Orang hijau ambil tangga dah. Lagu mana? Tak boleh. Oh, sebab tangga tu jalan jangan. Tengahnya. Tapi ada juga kata setengah ulama yang sebut kata sebab dimaaf pada bila semayat dah. Dia kata dimaaf kalaulah sekira kita semayat dah. Sebeginilah. Begini lagu mana? Pak kita ni tak berlaku dah. Pak kita nak hak berlakunya orang hak tayamum. Lepas tu tayamum dia tu dengan tak ada air. Dia cari air. Cari depan, cari belakang 40 jakoh. Ada naung ke apa. Panuh dengan anak panuh. Pergi setara mana nama anak panuh. Ada. Lepas tu panuh dia tu pergi keliling. Tak ada air berapa. Bila tak ada air boleh tayamum. Bila tayamum, dia nak maya lah. Bila nak maya, kalau lah dia tak takbir lagi, orang maya yang ayat dah. Hukum batal tayamum dia ni. Sebab dia tayamum dengan sebab tak ada air. Tapi kalau dia takbir dah Allahu Akbar, dia mau maya yang ayat dah. Tak apa dah. Tak apa dah. Tu dia. Habis kita sambung pula insya-Allah depan. Soalan lain. Ada nak tanya? Tak ada. Habis ila akhirih. Thumma qala wallahu a'lam. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi